Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi bersama saya Nazif Ahmad Syukri. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini dijangka mengumumkan kadar dividen yang lebih kompetitif bagi tahun 2023. Ramalan itu berdasarkan prestasi yang direkodkan untuk 9 bulan pertama tahun lepas. Pendapatan kasar pengurus dana persaraan itu meningkat 33% bagi tempoh 9 bulan berakhir 30 September tahun lalu berbanding tempoh sama 2022. Saya percaya strategi pelaburan mereka telah pun berjaya, terutamanya bagaimana mereka mempelbagaikan portfolio pelaburan yang mana terdapat pendedahan dalam pasaran di peringkat global dan itu telah banyak membantu pihak KWSP dalam mendapat pulangan pelaburan yang lebih baik lagi. Jadi secara keseluruhan sepatutnya dengan peningkatan 33% pendapatan kasar KWSP seharusnya akan diterjemahkan melalui pemberian dividen yang lebih baik pada tahun lalu lah. Beliau menjangkakan pulangan dividen pada kadar 5.5% hingga 6.5% untuk 2023. Skim perumahan madani bakal diwujud bagi membangunkan 2,500 unit rumah mampu milik atas tanah Rizab Melayu dalam kadar segera. Jelas Perdana Menteri skim tersebut bagi menjamin kesejahteraan kaum Melayu yang menetap di kawasan bandar. Ini termasuk pelaburan hartanah Berhad telah membangunkan umpamanya sebagai contoh Hospital Pakar KPJ itu di tanah Rizab Melayu di Sungai Penchala. Ini satu contoh yang baik dan kita akan teruskan segera dengan skim perumahan madani di tanah Rizab Melayu dengan sasaran membangunkan 2,500 unit mampu milik dalam kadar segera. Tambah beliau, kerajaan akan memastikan pemilikan sebanyak 200 ekar tanah kerajaan termasuk 50 ekar tanah di bandar Malaysia kekal dimiliki orang Melayu. Peruntukan pembiayaan yang besar oleh kerajaan kepada komuniti usahawan akan merancangkan lagi pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata kementeriannya sedia mengkalas tanggungjawab besar memastikan sektor PMKS berkembang pesat sekaligus memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Dato' Iwan menghargai dukungan besar yang diberikan Perdana Menteri termasuk menyediakan peruntukan pembiayaan dan latihan keusahawanan yang diperlukan komuniti PMKS negara. Beliau mengulas pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Penutup Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 melibatkan peruntukan dana RM1 bilion bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumiputra dalam bidang pertumbuhan tinggi. Mengulas lanjut, Dato' Iwan berharap peruntukan dana berkenaan akan menjadi pemangkin kepada peningkatan penyertaan usahawan wanita, belia dan veteran tentera dalam bidang keusahawanan. Kesan 2024 dilancar bagi memantau kesan pelaksanaan kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8%. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata fokus kepada pemantauan dan penguasaan. Ia bagi memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk menjatuh atau menyebabkan kenaikan harga. Operasi berkenaan digerakkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Skop penguasaan meliputi sektor yang terlibat dengan kenaikan SST dan keseluruhan rantaian perkhidmatan berkaitan. Ini termasuk pemantauan terhadap sektor yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai tersebut seperti makanan dan minuman. Tindakan tegas akan diambil sekiranya kenaikan harga tidak munasabah dikenakan dan tidak sejajar dengan perundangan pencatutan. Orang ramai diharap dapat memberikan maklumat dan bukti berkaitan sekiranya terdapat sebarang kenaikan harga tidak wajar. Siasatan serta-merta akan dilakukan KPDN di permis terlibat. Kerajaan bersetuju melaksanakan inisiatif pelepasan banduan secara berlesen menerusi tahanan di rumah kepada banduan dengan hukuman penjara 4 tahun dan ke bawah. Proses penelitian dan sembangkan undang-undang mengenai pelaksanaannya sedang dijalankan. Saya juga letakkan satu timeline ya,
iaitu ianya mesti pada kadar yang keutamaan yang perlu disegerakan. Ya, kita tak boleh ketepikan peruntukan undang-undang. Apakah memadai dengan meminda undang-undang sedia ada, ataupun ada keperluan untuk menggubal undang-undang baru, atau memadai dengan semak peraturan-peraturan penjara yang mungkin memberi kuasa kepada ketua pengarah penjara, atau ada tak undang-undang yang memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, ya, sama ada ianya undang-undang semasa yang perlu diteliti, ianya perlukan pindaan, ianya perlu digubal yang baru, ianya perlu kita guna pakai peraturan yang ada. Yang itu tugas KSU untuk semak dan kemudian memberi maklum balas kepada saya. Tahanan di rumah menumpukan bantuan berpenyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya dan ibu mengandung. Inisiatif itu diyakini dapat mengurangkan kesesakan penjara, menyumbang penjimatan keuangan selain membantu mengurangkan kadar residivis. Seorang lagi peserta acara himpunan motosikal RXZ Fighter 2024 maut selepas motosikalnya merempuh sebuah lori di kilometer 156.9 Lebuh Raya Pantai Timur di Maran kira-kira 8.10 pagi semalam. Muhammad Syafi'in Syukri, 21 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Ketua Polis Daerah Maran, Deputi Superintendent Muhammad Zabir berkata mangsa dari Petaling Jaya Selangor berkonvoi bersama 10 rakan ke Kuantan untuk menghadiri program RXZ Fighter Gathering. Kemalangan berlaku apabila motosikal itu yang berada di lorong kiri bergesil dengan lori dan mangsa tercampak ke atas jalan. KDCS Muka Seksyen 41-1 Akta Pengurutan Jalan 1987. Kemarin pengusaha pasar malam Muhammad Lokman Abdul Aziz maut selepas motosikalnya merempuh pagar besi di Lebuh Raya Pantai Timur. Penganjuran Pesta Angin Timur Perlis PAT 2024 berpotensi untuk dibawa ke peringkat antarabangsa susulan sambutan baik yang diterima serta aktiviti yang boleh dipertingkatkan. Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli berkata PAT 2024 merupakan antara agenda utama kempen tahun Melak Perlis 2024-2025. Sebab sambutan dan juga aktiviti yang kita buat ini sangat dia kata boleh dipertingkatkan lagi dan sampai ke peringkat antarabangsa, insya-Allah. Kita akan cuba bincang baliklah. JKKN dan juga kementerian akan duduk sama dan bincang balik untuk kita bawa sampai ke peringkat antarabangsa, insya-Allah. Penganjuran pesta itu juga diyakini dapat melonjakkan industri pelancongan negeri itu. PAT 2024 merupakan penganjuran ke-12 acara itu yang dianjurkan MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Perlis. Lebih 800 peserta berpeluang menerokai 20 seni bina bangunan rekaan arkitek tempatan di sekitar ibu negara menerusi program Singgah KL 2024. Acara tahunan Anjuran Pertubuhan Arkitek Malaysia PM itu juga bertujuan meningkatkan martabat arkitek tempatan agar mencapai apresiasi sewajarnya dalam kalangan masyarakat umum. Peserta boleh dipilih daripada 20 bangunan yang disenaraikan untuk lawatan berpandu oleh arkitek sekaligus mempelajari secara terperinci seni bina bangunan. Memberi peluang dan juga pendedahan kepada orang ramai untuk mengetahui tentang arkitektur di Malaysia dan juga untuk memberikan peluang kepada arkitek-arkitek di Malaysia untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang struktur bangunan yang terpilih di sekitar Kuala Lumpur. Antara bangunan yang terpilih tahun ini terdiri daripada bangunan yang pernah meraih anugerah PAM seperti Saloma Ling, TMB Platinum, Menara Hub Seng 3 dan Arata Bukit Tungku. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Silakan.